Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM Bab 3 Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di negara kita. Di bawah tajuk kecilnya Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Kedatangan Jepun ke negara kita, ada dua perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Dan yang kedua, serangan Jepun terhadap negara kita. Okey, kita lihat yang pertama dahulu. Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Ada dua faktor utama. Yang pertama, kepentingan strategik ketenteraan. Dan yang kedua, eksploitasi sumber bahan mentah. Dia punya formula untuk faktor kedatangan Jepun ke negara kita, logik muntah. Tengok penerangan. Logik merujuk pada strategik. Persamaan pada sebutan lahnya iaitu jik. Logik, strategik. Muntah merujuk kepada mentah. Persamaan pada huruf M di depan dan tah di belakang. Muntah, mentah. Jadi apa formula faktor kedatangan Jepun ke negara kita? Logik muntah. Logik iaitu kepentingan strategik ketenteraan ataupun kedudukan strategik. Muntah iaitu sumber bahan mentah dieksploitasi. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan tanah Melayu yang strategik sesuai untuk ketenteraan Jepun. Kerana yang pertama, Jepun ingin menguasai pangkalan tentera laut British di Singapura. Hal ini bertujuan untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Kenapa Jepun nak menguasai pangkalan tentera laut British di Singapura? Tujuannya adalah untuk menguasai telaga minyak di Sumatera. Singapura, Sumatera. Okey, yang kedua, menguasai Pulau Borneo. Hal ini untuk membolehkan Jepun menjayakan operasi mereka, iaitu operasi penaklukan terhadap Pulau Jawa. Jadi kedudukan strategi ini memberi kelebihan kepada Jepun dalam dua aspek. Yang pertama, dapat menguasai pangkalan tentera laut di Singapura bagi membolehkan mereka menguasai telaga minyak di Sumatera. Dan yang kedua, dapat menguasai Pulau Borneo bagi menjayakan operasi penaklukan Pulau Jawa. Okey, faktor yang kedua, eksploitasi sumber bahan mentah. Sumber bahan mentah ni diperlukan untuk keperluan perindustrian di Jepun, ekoran pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Bahan mentah ni penting ke tak penting untuk Jepun? Sangat penting. Pasal apa penting? Sebab keperluan perindustrian negara mereka. Ini kerana tanah Melayu adalah pengeluar utama biji timah dan getah di dunia. Selain menghasilkan emas, biji besi, arang batu dan juga bauksit. Tanah Melayu pengeluar utama di dunia, pengeluar barang apa? Pengeluar bahan mentah, getah dengan biji timah. Sarawak kaya sumber minyak iaitu di Miri dan Lutung. Jadi Sarawak kaya dengan apa? Kaya dengan sumber minyak. Pendudukan Jepun terhadap negara kita merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi negara Jepun. Ingatlah, bahan mentah di Asia Tenggara diperlukan Jepun untuk apa? Untuk sektor perindustrian mereka. Kerana tanah Melayu kaya dengan apa? Biji timah dengan getah. Sarawak sumber minyak. Okey, seterusnya tengok serangan Jepun terhadap negara kita. Terbagi pada dua, serangan Jepun di Tanah Melayu dengan serangan Jepun di Sabah dan Sarawak. Okey, kita lihat dulu serangan Jepun di Tanah Melayu. Serangan Jepun di Tanah Melayu bermula selepas pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Kuala Pak Amat, pantai Sabak, Kota Baru dan di Thailand, di Singgora dan Patani pada 8 Disember 1941. Jepun mendarat secara serentak di Kota Baru dengan Thailand. Bila tarikh dia? 8 Disember 1941. Keseluruhan tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Okey, ini adalah peta penaklukan tentera Jepun di tanah Melayu.
Tengok, tentera Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan, kemudian marah ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Ini kerana kita tahu Jepun mula-mula mendarat di mana? Di Kota Baru, Kelantan dahulu. Kemudian tengok, tentera Jepun yang mendarat di Thailand memasuki negeri Kedah dan berpecah kepada dua pasukan untuk marah ke kawasan selatan. Satu pasukan ke Pulau Pinang dan meneruskan kemarahan melalui pesisiran pantai barat. Manakala sepasukan lagi mengikuti jalan darat menuju bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Kapal Rifles dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemarahan Jepun tetapi ditenggelamkan oleh tentera Jepun di perairan Kuantan. Okey, seterusnya kita lihat serangan Jepun di Sabah dan Sarawak. Serangan tentera Jepun ke atas Sarawak dan Sabah bermula dengan pendaratan di Miri. Ingat, kalau Tanah Melayu bermula di mana? Di Kota Baru. Kalau Sabah Sarawak bermula di mana? Bermula di Miri. Sepasukan tentera Jepun marah menduduki Kuching dan Sibu. Sepasukan lagi tentera Jepun marah ke Sabah melalui Labuan dan menduduki bandar utama di Sabah. Pendudukan Jepun disandarkan melengkapkan kempen serangan tentera Jepun di Sabah. Okey, ini adalah peta serangan tentera Jepun di Sabah dan Sarawak. Tentera Jepun berlepas dari Teluk Cam Ranh, Vietnam dan mendarat mula-mula sekali di mana? Di Miri. Lepas tu dia pecah kepada dua pasukan. Satu pasukan serang di belah Sabah, satu pasukan lagi meneruskan ke kawasan Sarawak yang lain-lain. Hingga last sekali, kawasan mana yang ditakluki yang kali terakhir? Kawasan yang terakhir ditakluki adalah Sandakan. Maka jatuhlah Sabah Sarawak kepada penguasaan tentera Jepun. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, apakah bahan mentah terdapat di Tanah Melayu sehingga mendorong kepada kedatangan Jepun di Tanah Melayu sewaktu Perang Dunia Kedua? Tanah Melayu ni kaya dengan apa? Kaya dengan getah dan biji timah. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada nombor 1 Roman, 2 Roman di ruangan jawapan, jadi jawab terus, tak payah buat ayat. Jadi 1 Roman tulis getah, 2 Roman tulis biji timah. Okey, soalan B. Mengapakah kedudukan Tanah Melayu yang strategik penting bagi tentera Jepun? Apakah nak soalan? Mengapakah merujuk apa? Sebab kedudukan Tanah Melayu yang strategik penting bagi tentera Jepun. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Sebab kedudukan Tanah Melayu yang strategik penting bagi tentera Jepun ialah untuk menguasai pangkalan tentera laut British di Singapura agar dapat membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa? Cikgu ajak guna number. Jadi kedua koma. Dapat menguasai Pulau Borneo untuk menjayakan operasi penaklukan di Pulau Jawa. Okey, last sekali soalan C. Pada pendapat anda, mengapakah semangat patriotisme dalam kalangan generasi kini semakin luntur? Apakah anda soalan? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab semangat patriotisme dalam kalangan generasi kini semakin luntur. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab semangat patriotisme dalam kalangan generasi kini semakin luntur kerana pengaruh gejala sosial. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma, pengaruh budaya luar. Titik. Lepas kedua, ketiga koma, tidak memahami konsep rukun negara. Lepas ketiga, keempat koma, pengaruh media cetak atau elektronik. Nak tambah jawapan lain lagi boleh tak? Boleh. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Jadi bagi je jawapan. Berapa banyak pun tak apa. Yang penting kita puas hati, iaitu puas. Sangat puas. Lepas keempat, kelima.
Kelima, terpengaruh dengan budaya rempit. Keenam, terpengaruh dengan hiburan daripada luar seperti apa yang daripada Korea? Seperti K-pop. Dan ketujuh, mengamalkan budaya gangsterisme. Ya, tambah je jawapan. Yang penting keluar Faisal dalam keadaan apa? Dalam keadaan sangat puas-puas. Okey, akhir sekali cikgu nak beritahu berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu cikgu memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport dia yang tersendiri. Harga bagi sebuah buku adalah RM1. Jadi jika nak dapatkan kedua-dua buah buku poket ni, buku poket formula tingkatan 4 RM1, buku poket formula tingkatan 5 RM1. Jadi nak dapatkan kedua-dua buah, harganya RM2 sahaja. Siapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 013 7529 209. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.